Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria 23 Syaban 1445 bersama dengan 4 hari bulan 3 24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran, surah yang ketiga dalam juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan baca ayat 77 dan 78. 77 dan 78. Dalam ayat ini Allah nyatakan balasan kepada ahli kitab Yahudi dengan Nasara yang menjual ayat-ayat Allah dengan mata dunia yang sedikit. Awak nak jual ayat, maknanya benda halal dia tukar jadi haram, yang haram tukar jadi halal. Itu maksudnya jual ayat. Dan mereka juga membatal perjanjian, janji dengan Allah, nak taat, dia tukar. Dan membatalkan perjanjian dengan makhluk. Yang tak tahannya, dia tipu atas nama Allah. Konon-konon ni ayat ini daripada ayat Allah, padahalnya bukan. Itu lagi dahsyat. Ayat ini mendedahkan pembohongan puak-puak ahlul kitab, puak-puak Yahudi, termasuk juga Nasara, yang memutablikkan ayat-ayat Allah atau memesongkan makna ayat-ayat Allah. Allah kata lain, dia kata lain. Jadi kita orang beriman yang kita belajar dan kita yakin ni, jangan tiru perangai buruk ini. Jangan tiru perangai buruk ahlul kitab ini. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
Tengok ayat. Innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka yang dibuat, ini perbuatan jahat dia. Apakah balasan ke atas mereka? Balasan ini berat. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Yang pertama, mereka itu tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Tak ada, boleh azab. Dua, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dengan kata-kata redha, tak ada. Tiga, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan memandang pada mereka dengan pandangan redha pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, yang keempat, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Walahum azabun alim, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ada lima azab, 5 seksaan akan dicampakkan ke atas kepala puak-puak hak jahat. Baiklah, sebelum kita pergi pada tafsir panjang, lebih dahulu kita cari munasabah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Apa dia munasabah? Tulis ni pelajar-pelajar, ilmu munasabah al-ayat. Yang pertama, annahu ta'ala, Allah Ta'ala sifatkan Yahudi dengan pengkhianat pada harta orang. Tengok dalam ayat 77, Allah nyatakan sifat Yahudi hak jahat. Sewena-wenanya dia putar belik fakta untuk ambil harta orang. Biasanya orang nak rapah orang, nak tipu orang ni, dia suka bersumpah dengan sumpah dusta. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala bawa mari amaran keras. Jangan buat perangai tolu lagu ni. Jangan buat perangai buruk macam ni. Jangan duk bersumpah. Kita orang beriman, jangan suka bersumpah. Orang yang suka bersumpah ni sama ada dia tu ahlul kitab ataupun dia munafik, wal'iyazubillah. Kadang-kadang guna nama Allah tu, wallahi wabillahi, pak, tukar dia punya lain apa ni, buat lain, sumpah lain. Dua, Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat lepas, mereka ini suka buat-buat kata kepada Allah Ta'ala. Allah tak kata, tapi dia kata, Tuhan kata. Ini jahat. Maka dalam ayat ini Allah bawa perjanjian dengan Allah, bahawa orang yang berjanji dengan Allah supaya mereka tidak berdusta. Mana kalau kamu dusta juga, memang jahat lah awak ni. Gitu ibaratnya. Yang ketiga, dalam ayat yang lepas Allah nyatakan pengkhianatan mereka terhadap harta manusia. Ayat ini Allah nyatakan pengkhianatan ahlul kitab terhadap janji-janji Allah Azza wa Jalla, dan menyalahgunakan nama Allah untuk melariskan sumpah mereka. Yang keempat, khianatul amanah. Orang yang khianat kepada amanah bermakna mereka telah membatalkan perjanjian dengan Allah. Dan sumpah antara mereka dengan manusia, itulah yang dikatakan manusia jahat atas dunia ini. Nak kenal manusia jahat, jangan tengok dia atas kepala dia ada kepiah ke ada apa. Tengok perjanjian dia, sumpah yang dia buat, adakah dia tunai atau dia khianat. Baiklah, kita berpindah kepada sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Hari ini agak panjang sikit. Para pelajar
kena laju sikit tulis, sebab dia ada riwayat, ada sabab nuzul yang sahih. Kalau nak tengok setiap ayat tu ada je sabab nuzul, dalam tafsir Munir ada sentiasa, tapi bila kita semak riwayat, sukar untuk kita kemukakan kerana dia bermasalah dari sudut sanad. Jadi ana insya-Allah seperti yang kita janjikan, kita akan kemukakan riwayat-riwayat yang agak yang baik supaya para jemaah mendapat ilmu yang sahih, yang tepat biiznillahi azza wa jalla. Setakat kita mampu. Tulis sabab nuzul, sebab turun ayat. Berkata al-Imam As-Sahabi Al-Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, man halafa ala yaminin, siapa dia bersumpah dengan satu sumpah, dengan sebab sumpah itu dia dapat harta yang dia nak, sedangkan sumpah itu sumpah jahat, sumpah bohong, sumpah palsu, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepada dia. Dia jumpa dengan Allah, Allah murka. Fa'anzalallahu tasdiqa zalik, maka Allah Ta'ala turun ayat Quran membenarkan kata-kata Ibnu Mas'ud tadi. Ayat inilah, innal ladhina yashtaruna bi ahadillah, sampai ke akhir ayat, walahum azabun alim. Satu. Summa, kemudian, inna al-ash'ath, tulis molek, ash yang pertama shin, yang kedua sa, ash'ath bin Qais kharaja ilaina. Ash'ath bin Qais ini dia tanya orang lain, ma yuhaddisukum Abu Abdurrahman, apa yang dicerita kepada kamu oleh Abu Abdurrahman, iaitu Ibnu Mas'ud. Qala fahaddatsnahu, kami pun cerita juga. Apa dia cerita? Faqala sadaq, dia kata ya betul. La fiyya wallahi unzilat, Allah Ta'ala turun ayat Quran ini kepada apa yang aku kata. Jadi dia kata ayat Quran turun membenarkan dia. Itu dipanggil karamat, kemuliaan kepada seorang sahabat. Kata-kata dia dibenarkan dengan Al-Quran. Kanat, ini cerita dia, kanat baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'rin, aku ada perebutan dengan seorang lain tentang sebuah perigi, sebuah telaga. Berebut, aku kata hak aku, dia kata hak dia. Fakhtasamna ila Rasulillah, kami pun pergi mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidaka au yaminu, mau bawa mari dua orang saksi, bawa mengatakan telaga ni awak milik. Kalau tak ada, sumpah dia tu, dia bersumpah kata hak dia, jadi hak dia. Qultu, saya kata, innahu idzan yahlifu wa la yubali, dia tu jenis kerah kepala Rasulullah, dia tak peduli tu, dia akan bersumpah, yang penting dia nak benda tu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin yastahiqu biha malan, siapa dia bersumpah dengan satu sumpah kerana nak ambil satu benda, harta, wa huwa fiha fajirun, sedangkan dia tu jahat sumpah dia tu, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka pada dia. Fa anzalallahu tasdiqa zalik, maka turun ayat Quran membenarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian Nabi kita baca ayat ni, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah, sampai ke akhir ayat. Dua kisah. Hadis ini tanda pelajar, rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Baiklah. Kisah yang kedua,
Riwayat daripada Ibnu Abi an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna rajulan aqama sil'atan wa huwa fi suq. Seorang laki-laki bawa barang-barang dia pergi jual di pasar. Fahalafa billah, dia bersumpah bahawa wallahi saya beli dah modal sekian-sekian. Orang percaya dia bayarlah. Dah dia bersumpah dengan nama Allah. Kemudian berlakulah pertikaian, sumpah palsu. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Ayat ini Tuhan turun kepada peristiwa ini, rawahul Bukhari. Maka kerana itulah kata ulama tafsir, wala ta'arud bainahuma, tidak ada percanggahan fakta di antara dua. Ibnu Abi Aufa dengan Ibnu Mas'ud tadi tak canggah. Mungkin ayat Quran ini turun kepada dua-dua kisah kerana masa yang berdekatan, ataupun dua cerita turun satu ayat, ataupun Tuhan turunkan ayat ini dua kali. Wallahu alam. Itu ulasan daripada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik, tabihlah sabab nuzul. Sekarang kita pergi tafsir ayat. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Alladzina yashtarun, orang yang membeli. Membeli sini dengan makna apa? Yastabdilun, mereka yang menukarkan janji dia dengan Allah, sumpah dia dengan nama Allah. Untuk apa? Untuk beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi janji dia nak adail amanah, tunai amanah, tipu. Semua tu dia permain-mainkan janji-janji tadi dengan sumpah-sumpah dusta, sumpah palsu, semata-mata kerana nak ambil hak orang dengan sengaja. Hari ini ada juga orang bersumpah untuk mendapat sokongan, contohnya. Sumpah, itu semua tu tipu. Maka kita mengatakan inilah manusia yang buruk perangai, buruk tingkah laku, buruk akhlak, yang tak boleh dia percayai di atas dunia ini. Di akhirat esok kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, orang yang suka bersumpah, 5 hukuman dijatuhkan ke atas dia. Tanda pelajar satu-satu. Yang pertama, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak ada bahagian nikmat di akhirat esok. Tak ada. Yang adanya azab. 1. 2, tulis nombor 2, wala yukallimuhumullah, Allah Ta'ala tak akan bercakap dengan mereka dengan kata-kata yang menunjukkan keredaan Allah Ta'ala. Allah berkata-kata, tapi dengan kata-kata ucapan kemurkaan dan kemarahan kepada orang tersebut. Ghadab wa sakhat. Hukuman yang ketiga, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah Ta'ala juga tidak akan tengok pada mereka nazara rahmatin wa atfin, tilikan rahmat dan kasih sayang, ataupun tengok yang menyenangkan, tidak ada. 4, wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tidak akan bersihkan mereka daripada dosa-dosa yang mereka buat, kerana mereka dah kotor diri mereka dengan maksiat, dengan dosa, dengan sumpah-sumpah palsu, tipu orang, kena kepada orang. Maka di akhirat esok Allah Ta'ala tak akan bersihkan mereka, wal'iyazubillah, kecuali kalau mereka sempat bertaubat di atas dunia, insya-Allah orang ini akan selamat. Tapi kalau tak taubat, tak ada harapan. Yang kelima, hukuman yang kelima, walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang cukup menyakitkan. Padahlah tu, padahlah nak berapa lagi. Baik, kata tu qala al-Wahidi, berkata Syekh Al-Wahidi, seorang ulama dalam bidang tafsir,
dan dia juga ada sebuah kitab dia kumpul tentang sabab nuzul ayat. Dia kata wa aktsarul mufassirin, majoriti ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahawa ayat ini turun fil yahud, turun untuk membantah kejahatan puak-puak Yahudi dan mereka menyembunyikan urusan yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menukar, satu dia sembunyi, atau dia tukar sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam kitab Taurat. Jadi kita kata semua ayat ni masuk belaka. Sama ada Yahudi yang tukar sifat Nabi, ataupun penjual yang bersumpah jual nama Allah Ta'ala nak lariskan barang-barang, ataupun orang yang membuat perjanjian dengan nama Allah kemudian dia batalkan. Semua ini jawabnya jahat belaka. Termasuk dalam penjahat yang mesti kita jauhi, sifat buruk yang jangan sekali-kali kita dekati. Ini penting. Baik, kita berpindah kepada ayat yang kedua. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Dan sesungguhnya di antara mereka ahlul kitab itu ada ketua-ketua agamanya yang memutar-mutar lidahnya semasa membaca kitab Taurat dengan mengubah maknanya. Ni jahat ni. Jadi dia tukar sebutan tu supaya bunyi lain. Ulama tafsir kata, dengar ni, dia putar lidah tu, imma bitahrifi lafzihi, dia tukar lafaz. Orang kata hitta, dia kata hintah, tukar. Imma bitahrifi maknahu, ataupun dengan menukarkan makna. Tuhan kata lain, dia kita tafsir lain. Ataupun mentakwilkan ayat-ayat dengan takwilan yang baik yang tidak sesuai dengan makna ayat. Jadi semua ni ada berlaku pada orang Islam. Ada di kalangan orang Islam baca ayat Quran tukar makna, pergi tafsir ataupun takwil ayat-ayat yang jelas yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang Badui zaman itu, kita tukar habis, ataupun menafsirkan ayat mengikut selera nafsu, guna ayat Quran tapi untuk nafsu dia. Jadi walaupun dia ni ahlul Quran, maknanya orang yang pengikut Quran, tidak bukan ikut Taurat, tapi kalau perbuatan dia sama dengan perbuatan Taurat, maka dia juga dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah nafikan, wa ma huwa minal kitab, supaya kamu menyangka sebahagian dari kitab Taurat padahal ia bukanlah dari kitab itu. Jadi apa yang dia kata tadi, apa yang disebut oleh pendeta-pendeta Yahudi tadi, sebenarnya bukan dari kitab Allah. Itu adalah merupakan kata-kata mereka atau putar belik mereka yang mereka buat terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaquluna huwa min 'indillah, dan mereka pula berkata bahawa ia adalah dari sisi Allah. Ini yang paling jahat sekali. Dia kata ini Allah kata, ini ayat Allah, sedangkan tipu semata-mata. Kita kata inilah perbuatan yang cukup celaka, yang cukup jahat. Ingat molek ni, ay wa ma zalikal ladina lawaw bihi alsinatahum, apa yang mereka putar-putar lidah mereka itu, mimma anzalahullah, bukanlah daripada apa yang Allah Ta'ala turunkan, tapi apa yang mereka reka ayat. Jangan. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun,
Dan tergamak mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui bahawa mereka adalah dusta. Ini dasar. Mana dia boleh buat bohong atas nama Allah? Jahat buat ni. Nah, guna nama Allah Ta'ala nak melariskan kedudukan. Teruklah. Ay wa yata'ammaduna qaulal kadhibi 'ala Allah. Mereka sengaja buat dusta terhadap Allah Ta'ala. Wal ilhaqa bi kitabillah ma laysa minhu. Dia kata ini daripada kata-kata Allah, sedangkan bukannya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu apa yang mereka buat itu bohong, dusta, belawak. Maka ini cukup dahsyat. Para pelajar sekalian, inilah perbuatan dusta yang cukup berbahaya. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah Ta'ala supaya Allah bantu kita, Allah tolong kita, jangan jadi seperti puak-puak karut yang duk reka-reka cerita terhadap Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamatlah tafsir ayat secara ringkas. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Tulis pelajar. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, fi qawlihi ta'ala innal ladhina yashtaruna bi ahdillah. Ayat ini balagha min riqqatid diyanah, menunjukkan orang ni memang tak ada agama. Inilah yang diistilahkan oleh penulis-penulis sekarang sebagai penunggang agama. Siapa mereka sanggup, mereka berani beli, jual ayat-ayat Allah kerana nak melariskan perniagaan, kerana nak mendapat kedudukan, kerana mencari pengaruh, ataupun apa saja, nak menyembunyikan kebenaran semata-mata kerana dunia yang diharapkan. Maka siapa dia jual ayat Allah Ta'ala, faqad balagal ghayatal quswa fil jur'ati 'ala Allah. Orang perangai lagu ni orang yang sangat jahat, orang yang berani menipu atas nama Allah. Jadi orang macam mana kita nak percaya kepada dia? Jangan sekali-kali mempercayai mereka. Bahaya. Satu. Masih lagi dalam faedah yang pertama. Isu yang kedua, kata ulama tadabbur, haddadallahu alladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aiman. Ayat ini sekaligus Allah Ta'ala beri amaran keras kepada pendeta-pendeta, kepada rahib-rahib, kepada ahli-ahli ilmu yang dikatakan, tak kira lah ulama kau berapa dia nama, kalau sebut nama jawatan kan orang salah faham pula, sibuk-sibuk pula pergi disaman di mahkamah kita. Jangan. Yang penting orang ada ilmu tentang Quran, tentang sunnah, tapi menyembunyikan fakta, menyembunyikan maklumat semata-mata menjaga kedudukan, jaga pangkat, jaga pengaruh, jaga pengikut, jaga macam-macam lah, jaga kedudukan. Maka inilah perbuatan jahat yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana itulah kita sebagai pendakwah kena jujur dengan ilmu kita, jujur dengan ilmu. Ni tidak dia cari asalkan boleh, asalkan ada orang kata, asalkan ada pendapat-pendapat. Gomo belaka. Sebab nak jaga pengaruh. Biarlah kita tak popular di dunia, para pendakwah, biarlah kita tidak popular di dunia, tapi kita diredai oleh Allah di akhirat. Biarlah kita tidak ramai pengikut di dunia, tapi Allah tengok kita dengan pandangan kasih sayang di akhirat. Biarlah kita tidak glamour di dunia, tapi kita mendapat keredaan Allah. Itu yang kita cari. Tak apa. Tapi nak dapat glamour, nak dapat kedudukan ini bukan senang. Dia ada SOP dia. Apa dia SOP dia? Tanda ni belajar. SOP dia nya kita kena ikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, semua orang mendakwa dia betul, tapi neraca timbangan, sukatan
parameter kita nak ukur betul tak betul, kita kembali kepada kita Allah, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan huraian para ulama salafus saleh yang muktabar dalam ilmu masing-masing. Alhamdulillah. Baik. Al-faidatu tsaniyah. Faedah yang kedua. Tengok ayat ni Tuhan kata la khalaqalahum fil akhirah. Orang ni tak ada lagi bahagian di akhirat. Siapa dia buat kerja jahat ni, di akhirat dia tak ada bahagian lagi. Ai umumun masyru'utun bi'adami taubah. Ayat ini umum, tapi bersyarat selagi dia tidak bertaubat. Kalau dia taubat, dosa mana besar mana dosa dia pun, taballahu alaihi, Allah Taala akan terima taubat dia insya-Allah. Ini bi ijma'il ummah, ijma' para ulama, fa innahu in taba anha, kalau dia bertaubat Allah Taala terima taubat. Dengan syarat-syarat taubat lah, dengan syarat taubat yang telah disebut oleh para ulama kita. Jangan taubat ni dia ada taubat. Ana ada bergurau dengan para pendengar, kita kata taubat ni ada 3 kategori. Tanda pelajar, taubat ada 3 kategori. Taubat yang betul-betul ikhlas, insaf, menyesal sungguh-sungguh, itu dia panggil taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Yang kedua, taubat main-main, nama dia taubat ulu golok. Taubat apa taubat ulu golok. Sudah taubat, buat pula. Ni tak jadi. Yang ketiga, taubat bersebab, nama dia taubat terak. Taubat ke apa? Taubat terak. Kau dia terak? Terak polis lah. Dia sudah ditangkap oleh polis, ditangkap oleh pejabat agama. Oi cik, taubat dah, tak saya buat dah. Itu dia panggil taubat terak. Duduk atas terak polis taubat. Oh ni tak boleh percaya mana ni. Yang kita naknya taubat yang pertama tadi. Taubat yang pertama dia panggil taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul ikhlas, menyesal kerana Allah semata-mata. Taubat terak dah. Baik. Dua, masih lagi dalam faedah yang kedua. Al-uhud idza nukisat, mana-mana perjanjian yang kita buat berjanji dengan nama Allah, bila dibatalkan, bermakna orang itu lemah dalam pegangan agama. Wa fasadat masalihud dunya, dan urusan dunia dia pun tak boleh dipercayai, diberi kepercayaan. Sebab apa? Orang yang main-main dengan sumpah, orang yang bermain-main dengan nama Allah, orang yang main-main dengan perjanjian yang dibuat. Kadang-kadang kita berjanji itu betul-betul semangat, lidahkan air mata kata orang buat perjanjian. Rupanya dalam hati ada benda lain yang tersembunyi, yang akhirnya Allah dedahkan kejahatan itu. Maka orang ini jangan lagi dipercayai. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat yang buruk ini. Baik. Yang ketiga, tulis al-faidatul tsalitsah, faedah yang ketiga. Tengok Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah. Dengar ni, ambil sepatah tu ya, bi'ahdillah, dengan janji Allah. Kenapa dia sandarkan janji itu kepada Allah? Li'annahu ta'ala ahida ilan nas, kerana Allah dah berjanji dalam kitab-kitab, semua kitab, Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf. Allah janji apa? An yaltazimus sidqa wal wafa. Semua kamu mesti menunaikan janji, tunaikan benar dalam perkataan, benar dalam tindakan, dengan apa yang kamu dah buat perjanjian. Mana kitab-kitab semua sekali sudah ada arahan tersebut. Siapa dia berjanji tunai, siapa dia sumpah laksanakan, siapa dia diberi amanah, tunaikan amanah itu dengan betul. Siapa nak beribadat,
tunaikan hak Allah, jangan melakukan syirik. Siapa dia nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah, jangan reka bid'ah. Ini perjanjian. Sebab itulah dikata janji Allah. Janji Allah, bukan janji dengan orang kampung kita. Janji dengan orang kampung kita pun kita kena tunai. Niat janji dengan Allah lagi dahsyat, lagi teruk kalau awak tidak tunaikan. Allahu akbar. Yang keempat, yang keempat, tengok dia kata wa aimanihim, pencatat tu ambil ayat ni ya, wa aimanihim samanan qalila. Dia jual ayat Allah Ta'ala, jual sumpah dia tu dengan mata benda yang sedikit. Maka jawab kata di para ulama, semua orang yang batal perjanjian, yang batal sumpah, yang batal janji, batal uhud wal mawasi ini, semua orang itu sebenarnya mata benda yang diambil itu sedikit je nak banding dengan janji Allah Ta'ala di akhirat. Jadi inilah kita kata berbahaya. Biasa itu kita langgar sumpah, patut kita bayar kafarah. La, itu sumpah palsu, sumpah cari makan kata orang. Ini cukup berbahaya. Sumpah cari makan cukup bahaya. Jadi kenapa Tuhan guna perkataan yashtarun, beli, jual? Sebab biasanya jual beli ini benda biasa dalam kehidupan manusia. Nak beli barang, jual barang. Jadi maknanya mu ni jangan buatlah perangai buduk lagu ni. Kerana sumpah tipu atas nama Allah. Tulis ni belajar. Sumpah tipu ni nama dia al-yaminil ghamus. Al-yamin al-ghamus, sumpah ghamus. Apa nama ghamus? Yang menenggelamkan tuannya ke dalam neraka, wal iyaz billah. Ghamus. Setengah ulama kata yaminil ghamus ni tak ada kafarah. Tak ada apa ni kafarah. Sebab memang dia jahat. Dia jual, dia bersumpah dengan nama Allah nak tipu orang. Yang ada kafarah ni, kalau kita sumpah sungguh, kita sumpah, lepas tu kita tengok ayat tak elok benda ni, kita batalkan sumpah dengan kita bayar kafarah 10 orang miskin, kita buat benda tu boleh. Jadi dia termasuk dalam dosa besar. Tulis ni pelajar, nak kena dosa besar, salah satu daripada simptom dia, semua perbuatan yang dimurkai oleh Allah, yang dijanji azab, maka itu dipanggil dosa besar. Mana Tuhan kata siapa dia buat gini-gini, bagi dia neraka, itu dosa besar. Siapa dia buat gini, dia murkai oleh Allah, dosa besar. Itu ingatlah, dia punya kaedah. Allahu akbar. Yang kelima, yang terakhir, wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah Ta'ala tak akan bercakap dengan dia, Allah Ta'ala tak akan tengok pada dia. Semua tu dengan tengok, dengan cakapan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini isbat, nak mengisbatkan Allah Ta'ala akan berkata-kata dengan ahli syurga. Allah Ta'ala akan tengok pada ahli syurga. Bahkan Allah Ta'ala akan benarkan ahli syurga untuk tengok wajah Allah Azza wa Jalla. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, pelajar-pelajar kami ini di alam nyata, di alam maya, jadikan orang yang layak ke syurga-Mu, orang yang layak memandang pada wajah-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita jangan duk mikirlah macam mana wajah Allah. Yang penting kita kena fikir macam mana nak melayakkan diri kita supaya dapat tengok wajah Allah Azza wa Jalla di akhirat esok. Di dunia, para ulama Ahlus Sunnah kata tak boleh tengok atas dunia ni. Walaupun ada orang duk bincang-bincang kata boleh tengok Tuhan macam-macam. Ada seorang kata wali tengok Tuhan berpuluh-puluh kali, beratus kali. Kita kata biarlah kita berpegang dengan apa yang ditafsirkan oleh ulama Islam, ulama salafus salih, bahawa manusia ni tak boleh tengok Allah di dunia, kita akan tengok di akhirat esok. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang besok, ayat 79 dan ayat 80. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.